Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel Story Azzy. Okay, sebelum aku nak start cerita apa hari ni, aku nak ucapkan thank you kepada yang telah subscribe aku. Thank you banyak. And kepada yang baru je sampai, jangan lupa subscribe. Okay, kisah kali ni special sikit sebab ini bukan kisah aku. Hari ni aku ada bawa someone yang ingin ceritakan pengalaman seram dia sendiri. Hari ni aku tak ada nak cerita apa-apa seram ke apa ke, tak ada. Hari ni semua dekat dia. Dia lebih kurang adik angkat aku. Dia kawan pada adik aku. So dah macam adik sendirilah. So dia ada cakap dengan aku, Kak Z, Mahmud ada cerita nak share. So aku macam why not kan, apa salahnya kan. Sebab dia banyak gila pengalaman. Waktu dia sebelum ni selalu join aktiviti paranormal. So mungkin kali ni dia nak share benda yang paling rare, kita tak tahu. So apa lagi tunggu, jom kita start. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Mahmud. Orang sini pun panggil Mahmud. Umur aku 26 tahun. Aku giat dengan tim paranormal since aku tingkatan 5. Waktu tu mula-mula lagi aku tingkatan 5 tu aku baru lagi giat-giat dengan tim paranormal ni. Tapi bila aku dah masuk 2 tahun aku dah ikut tim paranormal, aku dah selalu pergi tempat-tempat orang kata yang ada entiti lah. So aku heavy benda ni tahun 2017. Waktu tu aku dah ikut tim Seekers dengan tim Gosip Gaib. Okay, kalau nak ikutkan cerita mistik dengan cerita entiti ni, aku banyak sangat lah. Sebab aku dari muda kan aku ikut benda ni dan aku pun minat benda-benda mistik. Okay, cerita yang aku nak ceritakan ni berlaku tahun 2016. Waktu tu aku ikut tim Seekers dengan tim Gosip Gaib. Benda ni jadi dekat Kuang Rawang. Okay. Tahun 2016 tim Seekers ada riki satu rumah dekat Kuang Rawang. Rumah ni sejarah dia lah, dia orang cerita kat kita orang sebelum kita orang pergi. Dia satu family, ibu tunggal duduk kat satu rumah. Dan diorang dapat tahu ibu tunggal tu bunuh diri, gantung diri dalam rumah. Ada banyak cerita lah yang orang cerita. Dia kata dia sebab dia kena gangguan, ada sebab tekanan emosi, tak tahulah mana satu cerita yang betul. Okay, waktu tu tim Gosip Gaib call member aku. Itu last minute call lah. Hari malam tu diorang minta kita orang standby untuk ikut tim diorang pergi dekat Rawang, Kuang. Pukul 8.30 macam tu member aku call, kata tim Gosip Gaib ajak pergi Kuang. Di satu rumah ni yang dia nak riki kan. So aku pun okey. Aku tunggu dia dalam pukul 9 lebih macam tu dia call. Kita orang berjumpa dekat Bukit Ramah Putra. Lepas tu kita orang call tim Gosip Gaib. Tim Gosip Gaib pun kata dia on the way. So kita tunggu dalam lebih kurang dalam pukul 11.30, 11.40 macam tu. Semua dah berkumpul. Tim Gosip Gaib, lepas tu dengan tim Seekers. Tim Seekers tak main 2 orang je. Yang ni bukan channel Seekers Yang ni diorang pergi untuk buat tinjauan sebenarnya, untuk sebelum tim Seekers, betul-betul tim Seekers datang. So dalam pukul 11.40 macam tu kita orang kumpul. Dalam pukul 12 kita bergerak ke lokasi lah, ke Kuang Rawang. So dalam pukul 12 suku macam tu kami sampai di simpang nak masuk rumah tu. Jalan agak besar sebab kawasan dari simpang nak masuk ke rumah tu dalam 500 meter macam tu, agak dalam juga lah. Dan jalan pun agak tak elok. Aku pergi sana dengan kawan aku. Kita orang ada 4 jeep kereta, 4 jeep kereta, 3 biji motor. 4 biji kereta, 4 biji motor. Aku 1 biji motor, kawan aku. Lepas tu ada tim pasangan ni, diorang couple. Lepas tu ada kawan diorang lah. Sampai je dekat lokasi, kita orang nak masuk. Sebab kereta yang diorang bawa tu semua kereta bukan kereta off-road. So diorang minta kita orang jalan dulu untuk riki jalan. So diorang bagi satu set walkie-talkie. Aku dengan member aku ambil dan kita orang pun jalan dulu masuk dalam.
So kita orang ikut jalan semua, jalan okey. Kita orang cakap kalau kita okey, kita bagi tahu lah jalan boleh masuk kan. So diorang pun masuk. Dalam 10 minit macam tu sampailah diorang sampai dekat tempat diorang nak park rumah, tempat park kereta. Dari tempat diorang park kereta nak masuk ke kawasan rumah tu dalam 200 meter macam tu. Okey, lepas tu okey dah sampai semua, kita orang pun set up lah. Waktu diorang tengah nak set up tu, tim pasangan couple ni, budak perempuan tu, dia dah rasa lain. Tapi aku buat tak tahu lagi lah. Sebab yelah perempuan kan, biasa lah kan. Lepas tu waktu kita orang tengah nak pusing-pusing dekat kawasan rumah tu, pasangan couple ni, awet member tu, awet dia dah nampak benda dekat kawasan rumah tu. Dan dia tiba-tiba lari pergi peluk pak dia. Kita orang tanya kenapa. Lepas tu dia kata dia ada nampak benda. So kita orang pun kata tak apa, kau tunggu dekat sini. Aku dengan member aku pergi lari dekat tim Gusih Gaib tu, panggil diorang, ada seorang yang boleh buat dia orang berubat lah. Aku panggil dia, dia pun datang lah dekat budak perempuan tu, bagi air. So dah buat apa semua, panggil budak perempuan tu duduk dekat kereta diorang, duduk kat situ untuk tunggu waktu diorang tengah set up. Okay, dalam 10 ke 15 minit diorang set up walkie-talkie, set up kamera dengan ada lighting sikit lah, tak banyak pun. So diorang nak bawa masuk rumah sebab jalan tu gelap. Lepas tu hutan tak. Waktu sebelum masuk tu diorang dah tanya siapa nak jadi volunteer. Waktu tu semua senyap. Lepas tu bukan aku berdiri tau, member aku angkat tangan. Dia cakap dia minta aku untuk pergi dalam rumah tu. Aku pun terkaku lah kan, dia macam asal aku. Lepas tu aku pun kena panggil di depan. So tim Seekers tu panggil aku, dia minta tolong. Dia kata, okey Mahmud, kita minta tolong kat kau. So aku nak tak nak pun aku tolong lah kan, sebab kat sana semua senyap. So dekat sana dia perlukan 3 volunteer. Lepas aku je dipanggil, diorang minta budak perempuan yang kena kacau tadi tu. Aku tak tahu kenapa diorang pilih budak perempuan tu. Diorang panggil budak perempuan tu, diorang minta perempuan tu duduk dekat belah bawah. Rumah tu 2 tingkat. Lepas tu Pak Wu dia pun tiba-tiba volunteer. Pak Wu cakap dia nak duduk belah depan kan. Lepas tu okey, kami 5 orang sahaja, 5 orang sahaja yang berjalan masuk ke dalam rumah. Okay. Aku first masuk tu aku dah memang tak sedap hati sebab perempuan tu, dia pula kena duduk kat belah bawah ni. So time tu aku dah tawarkan macam dia akan jadi. So melangkah masuk dalam rumah tu 5 orang ni. Tim Seekers seorang, Gusih Gaib seorang. Waktu nak hantar kita orang, aku volunteer, 3 orang volunteer. Seorang tim dari Seekers, seorang lagi tim Gusih Gaib. Lepas tu masuk di rumah tu. Rumah tu agak besar, kawasan ni memang besar rumah tu. So dia letak seorang budak lelaki couple ni. Lelaki tu dia duduk kat bahagian depan, awet dia ni duduk bahagian dalam tapi belah bawah, belah belakang, dekat dengan dapur lah, dengan tangga belakang. Tangga belakang tu connect dengan belah atas. Nak naik atas, duduk aku, diorang campak belah atas. Dekat tempat ni memang pada aku first kali aku memang tak confident dengan tempat tu, sebab diorang letak aku dekat tempat perempuan tu gantung diri. So diorang minta aku sangat-sangat duduk kat situ. So aku pun kalau boleh, kita dah sampai kat tempat tu, so kalau boleh kita nak kepuasan lah, nak ada something yang kita dapat lah, pergi kat tempat-tempat macam tu. So aku pun dengan rela lah duduk situ. Sebenarnya aku time tu aku tak confident aku boleh duduk kat situ. So lepas diorang letak dekat aku kat atas tu, diorang dah set up kamera, diorang bagi aku walkie-talkie. Diorang cakap dengan aku, Mahmud, kau duduk kat atas ni, jadi apa-apa lambai dekat kamera, lepas tu tekan walkie-talkie, nanti kita orang akan sampai. Lepas tu diorang tinggal aku dekat atas, diorang turun kat bawah, diorang tengok budak perempuan tu. Lepas tu diorang pergi belah depan, diorang cek budak lelaki tu semua. Lepas tu diorang tekan walkie-talkie, diorang cakap diorang dah sampai luar. So maknanya kita ditinggalkan lah. Lepas kita orang ditinggalkan, lama juga diorang tinggalkan kita. Kita orang dalam 1.5 jam ke 2 jam. Lepas 1 jam kita orang duduk,
Aku memang dah tak sedar hati. Aku duduk kat beranda luar tau. Sejam aku duduk dekat atas tu. Lepas sejam aku ada dengar suara orang gelak. Time tu aku tak terfikir lagi lah benda-benda tu kan. So dah sejam tu aku dengar orang gelak. Tak ada sampai sejam aku dengar orang tu gelak. Tak. Aku dah sejam duduk kat atas tu. Aku dengar ada perempuan gelak. So aku terfikir budak perempuan kat bawah ni kan. So aku pun dengan berani aku pergi kat tangga. Kalau dari tangga tu kalau aku tinjau kat bawah, aku boleh nampak tempat budak perempuan tu duduk. Okay. Aku pun tinjau dekat bawah. Bila aku tinjau dekat bawah, budak perempuan yang kena kacau tadi tu dekat belah bawah, dia duduk belah bawah. Budak perempuan tu dah tak ada. So aku tekan lah walkie-talkie. Aku tekan step walkie-talkie. Aku cakap dengan tim Rosyid. Aku cakap tim, budak perempuan dekat bawah dah hilang. Lepas tu diorang cakap dalam walkie-talkie balik, diorang kata minta aku tunggu kat atas. Tapi tak, aku takut budak perempuan tu lari ke tempat lain ke apa ke. So aku gegas lah turun bawah. Sebab jarak dia dengan Pak Budi dengan aku, kira kalau aku lari ke bawah aku sampai dulu, baru Pak Budi baru sampai. So aku pun bergegas lah ke bawah lari kan. Tak takut budak perempuan tu lari masuk semak ke hutan ke kan. Sebab kawasan tu kawasan hutan. So aku pun lari ke bawah. Aku nampak budak perempuan tu tengah duduk bersila sambil kepala ke bawah lah. Aku panggil nama dia. Dia dah okey je. Dia diam. Lepas aku panggil kat nama dia kali kedua, dia gelak. So dalam hati aku cakap confirm dia memang dah kena. Kau tahu tak, waktu aku lari ke bawah, nak lari ke bawah turun tangga dia macam corner. Dari atas tu aku lari, dari beranda tu aku lari masuk dalam. Nak turun tangga tu, kau akan nampak beranda luar tu, kau akan menghadap. Waktu aku tengah lari nak turun bawah tu, aku nampak satu entiti berdiri dekat tempat aku duduk. Aku nampak entiti tu, aku lagi cepat lari ke bawah. Lepas tu aku lari, aku pergi budak perempuan tu. Aku nampak dia dah terduduk. Dia duduk sila ambil kepala ke bawah. Panggil dia, dia kau okey ke? Lepas tu dia diam. Kali kedua aku panggil dia, dia gelak. So dalam hati aku cakap confirm. Confirm lah, dia dah, orang panggil dah transform lah. Dia dah bertukar, bukan dia dah yang tu kan. Lepas tu aku panggil dalam walkie-talkie tu, aku cakap jauh lagi ke? Sebab tempat diorang standby nak masuk ke rumah tu agak jauh lah, dalam 200 meter ke 100 meter macam tu lah, agak jauh lah. So diorang kata diorang tengah bergerak, diorang lari masuk dalam. Sampai sana, sampai je dalam rumah, diorang panggil budak perempuan tu. Tak lama lah, dia panggil sekali, budak perempuan tu terus menghindai yang sangat kuat. Tu first time selama aku ikut NTP, selama aku ikut tim paranormal ni, itu adalah nilai yang paling first aku dengar. Memang gila lah bagi aku. Benda yang aku tak boleh lupa lah. Nilai yang sangat kuat. Lepas tu diorang panggil tim perubatan orang datang ubat budak perempuan tu. Kita orang bawa budak perempuan tu keluar. Dah keluar sampai dekat kereta, diorang dah ubat apa semua. Budak perempuan tu dah relax, dah baring dalam kereta. Lepas tu tim Seekers minta kita orang standby kat dalam tu lagi setengah jam. Aku pun tak faham apa diorang nak sebenarnya. Dah dapat bukti kan. Lepas tu diorang minta tolong lah. So aku okey je lah. Lepas tu aku dengan budak lelaki budak yang kena rasuk tu, lepas tu aku cakap dengan diorang, aku boleh duduk kat dalam, tapi aku tak nak duduk dekat atas. Sebab aku dah nampak benda tu. Aku cakap dengan diorang, aku tak nak duduk kat belah atas, aku nak duduk kat belah bawah. Lepas tu diorang pun pelik, asal aku tak nak duduk kat atas. Aku diam lah, aku tak cerita kat diorang lagi. Aku cakap aku nak duduk belah atas tapi belah belakang. Tempat aku nak duduk tu aku boleh nampak beranda yang aku duduk sebelum tu. Sebab aku dah nampak ada entiti dekat situ. So aku tak confident lah kat situ. So aku minta diorang letak kat aku dekat belah bawah, yang aku boleh nampak beranda tu. So maknanya dari tempat aku duduk kat bawah tu, aku boleh nampak beranda dekat atas tu. So diorang pun okey. Budak lelaki yang Pak Wei, budak kena masuk tu, dia duduk belah dalam tempat budak perempuan tu kena. So diorang dah set up kamera apa semua. Diorang pun tinggal kita orang lama juga. Mula diorang minta setengah jam, tapi kita orang 45 minit kat dalam tu, dekat sejam juga lah. So waktu tu jam, aku tengok jam pukul 2.
lepak dekat situ. Dia waktu tu bulan terang. Bulan terang ni kalau pada aku tak cuak sangat lah. Aku tak tahu lah waktu aku duduk bawah tu tiba-tiba bulan terang kan. So aku duduk dekat setengah jam lah, dekat bawah tu aku rasa macam ada benda perhati aku dari atas. So aku pun buat bodoh lah. Tiba-tiba aku terdetik nak pandang dekat tempat beranda aku duduk tu. Bila aku pandang, aku nampak satu lembaga. Lembaga tu besar lah, memang besar. Dia duduk dekat dalam tu, dekat tempat aku. Kira dari beranda tu aku boleh nampak benda tu. Dari bawah aku tengok beranda tu, aku boleh nampak benda tu kat dalam. Benda tu besar. Memang ngeri lah benda tu. Benda tu besar, mata dia hitam. Lepas aku nampak benda tu je, aku mengucap. Memang aku mengucap panjang. Lepas tu aku lambai kat kamera sebab aku time tu aku rasa macam energi aku dah terlampau banyak keluar. So aku lambai kat kamera, aku pun macam dalam beg, aku lambai cepat-cepat. Lepas tu aku tekan set, aku cakap aku dah tak boleh lah. So diorang pun bergegas, diorang berjalan, diorang lari terus masuk dalam ambil aku. So lepas aku diorang dah ambil aku keluar, aku tak cerita apa lagi kat diorang. Okey, lepas tu aku cakap kita lepak dulu, bagi aku tenang apa semua. Aku pun buat air, aku minum air aku. Lepas tu lepas aku tenangkan diri aku, lepas aku tenangkan fikiran aku apa semua. Lepas tu seorang dari tim gosip gaib datang kat aku. Diorang tanya aku, "Mamu, kau okey?" Time tu aku dah kira aku dah cool lah, aku dah tenang semua. Baru aku cerita kat diorang. Lepas tu bila diorang dah dengar cerita aku, apa yang aku nampak semua, aku cerita kat diorang. Aku nampak satu terlibat lah, satu entiti berdiri, memang besar gila. Silap sebab diorang tak letak kamera belah atas. Sebab kita orang standby belah bawah je. Suruh cokok. Lepas diorang dengar cerita aku tu, diorang ajak aku keluar. Diorang tak berani nak cerita kat dalam tu kan. So semua keluar. Budak perempuan tu masih dalam kereta lah. Dia kena naik kereta sebab dia dalam kondisi lemah lagi. Keluar je, dekat simpang keluar tu ada satu Petronas tu pun ada kedai kan. Kita orang lepas, selalunya lepas kita orang buat tim paranormal, kita orang takkan balik terus. Kita akan standby lepak mana dulu. Risau ada benda-benda bukan ikut kan. So kita orang pun lepak. Sambil lepak tu aku cerita lah apa yang aku nampak semua. Waktu nak balik tu, kawan aku ni duduk kat ruang. So dari kundang tu, dari kuang tu, kita orang berpecah, semua berpecah. Tim gosip gaib balik dengan tim diorang, tim Seekers balik dengan tim diorang. Member aku ni dia kena balik Rawang. So aku kena balik seorang. Kalau korang siapa lah yang tahu jalan dari Kuang nak ke Bukit Ramaputra tu, jalan sana memang tak ada lampu. Sana memang kawasan gelap lah, memang gelap gila. Waktu aku boleh balik, aku sebenarnya balik tu aku dah tak sedar hati. Aku cakap dengan kawan aku tak sedar hati. Lepas tu dia pun cakap dengan aku tak ada apa Amut. Kata dia sebab dia kenal aku macam ni. Lepas tu aku pun okey lah, aku cakap ada apa-apa nanti aku call kau. Lepas tu dia kata tak ada apa, tak ada hal kan. So kita orang lepak 15 minit. Lepas tu kita orang masing-masing berpecah nak balik kan. Dalam aku perjalanan balik, jalan sana straight tau. Sana kawasan Tanah Lapang, pokok-pokok lepas tu rumah. Sana tak ada pembangunan sangat. Waktu aku dalam perjalanan balik, aku nampak entiti yang sama dekat tempat yang berbeza. Waktu aku tengah bawa motor tu nak balik, aku nampak entiti yang sama berdiri tapi dekat kawasan yang lain-lain. So time tu dalam hati aku memang berzikir gila-gila. Sebab aku risau kan aku nak balik. Aku berzikir lah mampu. Sebab tak ada siapa yang boleh tolong kita kan. Aku berzikir betul-betul, tak tolong Tuhan. Semoga tak ada benda jadi kat aku kan. So aku nampak benda tu, aku buat tak tahu. Ada 3-4 kali juga dia muncul dekat kawasan. Kalau jalan tu straight je, tapi banyak pokok. So dia entiti tu diri dekat tempat berbeza tau. So aku nampak dia banyak kali. Aku buat tak tahu je lah, buat macam tak nampak. So
So lepas je aku dari Petronas Bukit Ramaputra, dekat depan dia store, aku berhenti dekat sana ada satu kedai mamak. So aku lepak kedai mamak tu sampai pukul 2.30 dekat pukul 3. Aku lepak dekat kedai mamak tu, aku minum, aku tenangkan diri, aku relax tu semua. Aku dah lupa benda tu semua. Aku start motor lah, lepas tu aku balik. Alhamdulillah tak ada apa-apa sampai rumah. Sampai je aku dekat kawasan rumah aku, aku duduk flat. Naik je rumah, aku dah tak sedar hati. Tak sedar hati balik lah dalam lift tu. Apa dah jadi kat rumah? Tertanya dalam hati kan. Aku rasa tak ada apa lah kan. Sebab time tu mak aku dengan adik aku kat Kelantan. Diorang dekat sana. Waktu tu aku seorang lah kat rumah. Aku nak balik tu, mak aku selalu bila aku balik rumah aku lambat, dia suka tidur kat depan. Bila dia nak pergi capai kunci kita orang sangkut dekat, kalau kau perasan rumah flat, tempat tuning kipas tu ada level 1 level tu kan, dengan switch lampu tu dekat tepi tu ada paku. Kira kita orang gantung kunci kat situ lah. Selalunya kalau aku balik lambat, aku akan ketuk pintu minta tolong mak aku ambil kunci lah kan, sebab aku tak ada kunci pendulu. Sampai rumah dalam pukul 3 suku macam tu lah. Kalau mak aku balik lambat, aku ketuk, dia akan bangun, dia akan berangkat pergi ke tempat kunci tu. Dia akan capai kunci, dia campak kat aku. Time tu balik tu, kunci aku letak dekat pintu. Buka pintu, kunci tu dekat bawah je. Waktu aku buka pintu tu, aku nak capai kunci. Waktu aku buka je pintu tu, aku nampak ada jemaah seolah-olah macam mak aku. Aku buka je pintu, aku nampak jemaah tu merangkak macam mak aku. Dengan mak aku rambut putih tau, semua putih. Dia merangkak masuk ke bilik aku. So aku dengan terkejutnya, aku hempas pintu tu tutup balik. Jiran sebelah rumah aku, mungkin dia terdengar kot. Aku hempas pintu tu kuat, dia keluar. Nama dia Mak Tini, aku panggil dia. Dia keluar, dia jerit kat aku, "Mamuk, kenapa hempas pintu macam tu?" Lepas tu aku tengok dia 2 kali, aku tenung dia. Aku cakap dengan dia, "Tak ada apa Mak Tini." Aku pergi berlari kat lift, aku turun lift balik. Aku call member aku, aku tanya dia dekat mana. Aku lepak rumah dia. Malam tu aku tak balik rumah, aku tidur rumah member aku. Tu cerita yang agak tragis lah bagi aku satu hari tu. Aku pun tak expect benda ni. Mungkin Tuhan nak bagi aku rasa pengalaman yang, pada aku, banyak pengalaman aku benda ni yang paling rare lah. Sebab lepas aku selalu kalau aku pergi tim paranormal, aku pergi buat paranormal, balik aku tak pernah kena macam ni. Aku tak tahu kenapa malam tu aku teruk lah kena. Pagi tu aku bangun, aku cerita kat member aku. So sebab dia pelik, aku tak pernah call dia malam-malam buta, pagi-pagi buta macam tu, tanya dia dekat mana. So pagi tu aku bangun, aku cerita kat dia. So baru dia faham. Itulah cerita yang aku nak ceritakan. Okay deh guys, itu dia kisah yang dikongsikan oleh Mahmud tadi. So macam mana, apa pendapat korang? Seram ke tak? Actually dia banyak lagi pengalaman yang lain. Kalau korang nak, tolong komen kat bawah. Aku akan bawa dia lagi. Kita mungkin ada part 2 ke part 3 ke mungkin. Sebab dia banyak benda nak share. Okay, so thank you kepada yang telah subscribe. Thank you kepada yang telah tengok video aku, telah like video aku. Thank you banyak. And jangan lupa like. And kepada yang baru sampai tu, baru datang singgah ke channel ni, jangan lupa subscribe. Okay, thank you banyak-banyak. Kita jumpa lagi untuk next video akan datang. Bye.